Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zaharah binti Salahuddin, salah seorang ahli kumpulan tutorial B, akan melakukan pembentangan pada minggu kelima dengan tajuk pembentangan perkahwinan dengan bangsa asing dari perspektif agama dan masyarakat. Konsep perkahwinan dalam Islam. Perkahwinan adalah salah satu daripada perkara yang amat digalakkan. Hal ini kerana dalam Al-Quran, Allah memberi perintah untuk manusia berkahwin. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kamu lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, iaitu suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi, berdasarkan ayat di atas, boleh disimpulkan bahawa perkahwinan adalah salah satu ibadah kerana ia mempunyai kepentingan yang tersendiri. Melalui perkahwinan, zuriat keluarga akan terus bersambung selain menambahkan bilangan umat Islam. Apa itu perkahwinan campur? Perkahwinan campur adalah perkahwinan yang melibatkan dua individu dengan latar belakang yang berbeza. Latar belakang yang berbeza ini termasuklah latar belakang agama, budaya, bangsa atau kewarganegaraan. Dalam bahasa Arab, perkahwinan campur ini berlaku akad di antara dua individu yang berbeza seperti nilai, bangsa, tradisi hidup, adat resam dan kelas sosial. Sebagai contoh, perkahwinan yang berlaku antara orang Melayu dan juga orang Cina. 4 aspek utama yang perlu dititik beratkan oleh seseorang sebelum berkahwin campur. Yang pertama, seseorang Muslim hendaklah memastikan keislamannya terpelihara dan dia juga wajar menunjukkan akhlak yang terpuji kepada pasangannya. Yang kedua, perkahwinan antara kaum ni hendaklah bersifat terbuka dan tidak bersifat untuk menghapuskan budaya dan nilai yang terdapat dalam sesuatu kaum. Yang seterusnya, perkahwinan antara kaum ni sepatutnya dijadikan kesempatan untuk seseorang memahami dan mempelajari nilai-nilai murni yang terdapat dalam sesuatu kaum dan bukannya menjadi penghapus identiti kaum tersebut. Dan perkahwinan ini hendaklah bebas dari tanggapan sesuatu kaum itu lebih mulia daripada kaum yang lain. Dan yang terakhir, pahaman agama yang sempit seperti menghalang pasangan yang menganut agama Islam untuk berhubung dan berbuat baik kepada keluarganya yang asal, seperti menziarahi ibu bapa ataupun menafikan nama keluarga, seperti menukar nama bapa, adalah sesuatu yang tidak wajar dan juga tidak diajar dalam agama Islam. Pandangan syarak tentang perkahwinan campur. Adakah Islam membenarkan perkahwinan campur? Jawapannya ya. Islam mengharuskan dan membolehkan perkahwinan campur iaitu perkahwinan yang terdiri daripada dua pasangan yang berlainan kaum, bangsa, etnik, budaya dan kewarganegaraan. Islam tidak pernah menghalang umatnya daripada berkenalan dan berkahwin dengan bangsa lain. Perkahwinan campur ni sangat mulia kerana ia menggalakkan dakwah kepada umat lain terhadap agama Islam. Keadaan perkahwinan campur ni sama saja jika seseorang tu berkahwin dengan pasangan sebangsa. Namun, ia mestilah didasarkan pada asas agama yang sama, iaitu agama Islam. Selagi mana kedua-dua pasangan itu beragama Islam, maka tiada masalah untuk melangsungkan perkahwinan. Perkara yang dilarang apabila seseorang ingin berkahwin campur tetapi pasangannya berlainan agama. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam, dan sesungguhnya seorang
hamba perempuan yang beriman itu lebih baik dari perempuan kafir, musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu, iaitu berkahwin perempuan-perempuan Islam dengan laki-laki kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam. Jadi disimpulkan bahawa perkahwinan campur ini dibolehkan pada asas agama yang sama, iaitu agama Islam. Assalamualaikum, saya Syafiqah Najah akan meneruskan pembentangan dengan pandangan masyarakat mengenai perkahwinan dengan bangsa asing. Terdapat dua aspek pandangan masyarakat, iaitu aspek positif dan aspek negatif. Dari segi aspek negatif, masyarakat berpendapat bahawa perkahwinan campur akan sering berakhir dengan penceraian. Masyarakat juga memandang bangsa asing dengan pandangan yang negatif seperti tidak bertanggungjawab dan mempunyai pegangan agama yang tidak kukuh. Selain itu, masyarakat juga berfikiran bahawa sesuatu perkahwinan dengan bangsa asing itu hanya berlangsung semata-mata kerana harta. Selanjutnya, pandangan masyarakat dari aspek positif pula. Masyarakat menerima perkahwinan dengan bangsa asing kerana ianya dapat menyebarkan dakwah agama Islam dengan lebih meluas. Selain itu, ia dapat meningkatkan rangkaian kekeluargaan dari negara asing. Di samping itu, kita dapat belajar budaya serta adat resam bangsa asing. Selanjutnya, kepentingan berkahwin campur. Perkahwinan campur dapat membantu menyebarkan Islam dengan lebih luas. Selain itu, kita dapat berkenalan serta mengeratkan hubungan antara etnik mahupun bangsa, bukan sahaja dengan pasangan, bahkan dengan seluruh ahli keluarga yang terlibat. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan orang yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Seterusnya, kelebihan perkahwinan campur. Perkahwinan campur dapat meningkatkan tahap komunikasi dan semangat kemasyarakatan dalam diri dan anak-anak. Secara tidak langsung, anak-anak juga dilatih untuk tidak bersifat perkauman dan berfikiran lebih terbuka terhadap budaya orang lain. Selain itu, ianya dapat memberi satu perspektif baru dalam pemahaman budaya berbeza yang membolehkan kita lebih menghormati bangsa lain yang mempunyai cara hidup yang berbeza dengan kita. Perkahwinan campur juga dapat membina masyarakat yang lebih berintegrasi pada masa depan yang juga mampu membentuk satu proses penghasilan bangsa Malaysia yang terhasil daripada kepelbagaian bangsa yang disatukan dalam ikatan perkahwinan. Selain kelebihan dalam perkahwinan dengan bangsa asing, terdapat juga cabaran yang mungkin akan dilalui oleh pasangan tersebut. Antaranya adalah salah satu daripada mereka mungkin tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan penerimaan agama dan amalan budaya yang baharu. Yang kedua, ia juga berpotensi mencetuskan pergaduhan yang berasaskan kaum. Yang ketiga, boleh menyebabkan hubungan dengan ahli keluarga menjadi renggang yang disebabkan dengan keluarga mertua yang tinggal berjauhan. Yang keempat, boleh berlaku penceraian jika tiada persefahaman dan tiada sifat bertolak ansur. Yang kelima, pegangan agama mudah goyah terutamanya bagi wanita Islam yang berkahwin dengan lelaki mu'alaf, di mana lelaki ini bersifat ketua keluarga yang memimpin, manakala wanita pula sifatnya mudah terpengaruh. Yang keenam, isteri tidak mahu mengikut suami pulang ke negara asal yang berkemungkinan membuatkan si isteri meminta fasakh. Kesimpulannya, Islam tidak pernah melarang perkahwinan antara budaya asing. Namun, kedua-dua pasangan suami dan isteri tersebut mestilah memeluk agama Islam dan memahami serta mendalami budaya pasangan yang akan dikahwini untuk membentuk kehidupan yang harmoni tanpa berasa kekok dengan sebarang perubahan atau pengenalan terhadap budaya yang baharu. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.